Dalam aspek ini, sebarang keputusan oleh MPC ini adalah berdasarkan kepada kestabilan harga di Malaysia dan juga pertumbuhan ekonomi yang mampan, dua mandate yang diberikan. Ini bermakna pertimbangan bukan saja diberikan kepada keputusan oleh Federal Reserve tetapi lebih kepada penilaian terhadap kesan kepada ekonomi domestik kita di negara kita. Sekian, terima kasih. Soalan berikutnya Tuan Muhammad Syahir bin Cik Sulaiman yang berhormat Bacok. Terima kasih Datuk Speaker. Pertama kali soalan saya naik kepada Kementerian Cucuk Tanam. Soalan saya nombor 6. Cucuk tanam. Ya, Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat Bacok, Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan KPKM telah menganapasti beberapa langkah baharu mengikut subsektor akor makanan untuk memastikan ketersediaan makanan kekal terjamin. Yang pertama, memberkasakan pengeluaran ikan makanan melalui aquaculture yang menyasarkan pengeluaran aquaculture berbanding perikanan tangkapan pada nisbah 60/40. Sasaran pengeluaran aquaculture bagi tahun 2023 adalah sebanyak 480,000 tan metrik, manakala sasaran jangka sederhana 2025 dan jangka panjang 2030 masing-masing adalah sebanyak 630,000 tan metrik dan 958 tan metrik. Yang kedua, perluasan penternakan secara feedlot dengan memberi tumpuan kepada pemberkasaan lembu berdaging untuk mencapai kadar sara diri SSR sebanyak 50% pada tahun 2030 seperti yang dinyatakan di dalam Dasar Agro Makanan Negara dan 2021 ke 2023 dan 2.0. Selain itu, berbagai strategi turut dirangka daripada aspek pengeluaran, di mana kementerian akan memantapkan pusat kuarantin swasta untuk menampung tambahan import lembu hidup serta mengenapasti pemain industri yang berkebolehan tinggi untuk diperkembangkan ke satu tahap yang lebih baik. Pengeluaran ladang-ladang nukleus dan pengganda juga diberi perhatian. Untuk jangka masa panjang, kementerian akan memastikan pembangunan infrastruktur dan logistik industri ternakan feedlot ditambah baik dan diselenggara. Dan ketiga, melaksanakan program Smart Sawah Berskala Besar, Smart SBB, yang menyasarkan peningkatan purata hasil padi per hektar daripada 3,5 tan metrik kepada 7,0 tan metrik dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12, melalui berbagai kaedah pelaksanaan seperti pertanian kontrak, sewaan dan sebagainya. Selain itu, kementerian ini mengambil inisiatif untuk menghasilkan sumber alternatif bagi mengurangkan kebergantungan penuh kepada sumber import seperti yang dialami masa kini. Antara inisiatif tersebut adalah seperti berikut. Menghasilkan pengeluaran jagung bijian sebanyak 600,000 tan metrik yang dapat mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan sebanyak 30% menjelang tahun 2032. Dalam hal ini, program dan inisiatif dirangka melalui pengukuhan program pembangunan jagung bijian negara. Yang kedua, membangunkan bahan makanan ternakan alternatif seperti Black Soldier Fly BSF dan Palm Kernel Expeller PKE, Palm Kernel Cake PKC. Dan ketiga, memperkasa industri benih tempatan bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada input pertanian. Pada masa yang sama, KPKM juga akan memperkukuh industri input pertanian domestik secara bersasar untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber import yang mempengaruhi kos pengeluaran dan kenaikan harga makanan. Walau bagaimanapun, keterjaminan makanan boleh dipenuhi sama ada melalui pengeluaran tempatan atau sumber import. Sumber import ini diperlukan kerana terdapat komoditi makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik. Antaranya disebabkan oleh faktor kesesuaian iklim, tidak ekonomik, kekangan sumber dana dan tenaga kerja. Dari segi ini, salah satu cara bagi mengurangkan pendetahan risiko kepada sesuatu negara pembekar adalah dengan memberbagaikan diversifying sumber import. Saya yakin langkah-langkah baru ini dapat menyumbang dalam memastikan ketersediaan kapasiti bekalan makanan negara yang mencukupi bagi memenuhi keperluan penduduk Malaysia pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Bacok. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Sembilan Menteri atas jawapan. Saya kira soalan asal saya itu kata kuncinya adalah apakah langkah-langkah baharu dan telah digariskan dan saya berharap semuanya akan mendapat kejayaan. Soalan tambahan saya sekadar ingin mencadangkanlah supaya khusus tumpuan kita adalah untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran tempatan. Jadi bolehlah pihak kementerian mengenapasti negeri-negeri dan koridor-koridor pembangunan ini dijadikan pengkhususan di utara, timur, Sabah dan Sarawak ini dijadikan pengkhususan sebagai jelapang makanan
negara secara bersepadu supaya dapat memenuhi keperluan makanan dalam negara. Terima kasih. Ya, Kementerian menyambut baik tentang cadangan dan kita mengamalkan dasar pintu terbuka bila-bila masa YB Pak Pacok boleh datang jumpa saya di Pejabat. Terima kasih. Terima kasih. Soalan berikutnya Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Ditua. Didakwa bahawa antara punca keterjaminan makanan dan Kementerian Pertanian adalah mengekalkan punca keterjaminan ini adalah kekurangan tanah, dan itu adalah disebabkan oleh antara lainnya penukaran tanah-tanah pertanian kepada pembangunan dan industri. Sementara Jabatan Pertanian menyebutkan ada di sana 103,000 ya, tanah terbiar. Apakah sudah sampai, persoalan saya betul-betul, apakah sudah sampai waktunya Kementerian mengadakan perbincangan yang lebih serius, kerana tanah adalah urusan hal ehwal negeri, untuk mengadakan perbincangan supaya perkara itu dapat dibincangkan dengan lebih tuntas, ya, agar pemantauan tanah-tanah pertanian ini ada di kerjasama antara federal dan negeri. Terima kasih, Datuk Ketua. Yang Berhormat Menteri. Ya, kita akan mengamalkan cara kerja yang lebih menitik beratkan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seperti contoh dalam bajet tahun ini kita ada satu peruntukan setinggi 30 juta ringgit Malaysia untuk pembangunan bersama dengan kerajaan negeri untuk projek-projek pertanian. Dan saya rasa ini adalah sebagai contoh yang sekarang yang sedia kala yang kita adakan adalah melalui tapak pengeluaran kekal makanan. TKPM. Ini merupakan satu cara untuk menunjukkan kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, di mana kerajaan negeri membekalkan tanah dan kerajaan persekutuan memperuntukkan peruntukan untuk pembangunan fasiliti. Dan dari TKPM itu kita akan menambah atau meningkatkan hasil dari subsektor tanaman. Soalan yang ketujuh, dipersilakan Puan Teresa Kok Su Sim Yang Berhormat Seputih. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 7. Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang berada dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Seputih. Kementerian sentiasa prihatin dan berusaha untuk memperkasakan perkembangan industri buluh di Malaysia. Untuk makluman ahli yang berhormat, nilai pasaran global bagi buluh dan produk keluaran buluh adalah dianggarkan berjumlah USD 59.3 bilion pada tahun 2021. Sementara nilai ekspor produk atau keluaran buluh dari Malaysia pada masa ini adalah masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Bagi tahun 2022 pula, nilai ekspor produk buluh adalah berjumlah sebanyak 14.46 juta, peningkatan sebanyak 66.1% berbanding tahun 2021 yang berjumlah RM8.70 juta. Negara kita masih lagi bergantung kepada pengeksportan produk buluh dari negara-negara lain seperti China, Indonesia dan juga Vietnam. Nilai ekspor produk buluh bagi tahun 2022 adalah sebanyak RM129.18 juta, iaitu peningkatan sebanyak 44.8% berbanding tahun 2021 yang berjumlah RM89.22 juta. Pada masa kini terdapat sebanyak 577 pengusaha yang terlibat secara langsung dalam industri berasaskan buluh di Malaysia, merangkumi industri papan buluh, perabot, pembinaan, tekstil, perladangan, makanan dan arang serta kraft tangan. Bagi pelaksanaan pembangunan industri buluh, tiada penubuhan agensi baru dan kementerian melalui Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB telah melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Industri Buluh Malaysia bagi tahun
2021 sehingga 2030 yang memberi tumpuan kepada 5 teras strategi, iaitu pertama, pengukuhan dasar dan peluasan sumber, yang kedua, meningkatkan modal insan dan kepakaran serta kapasiti, dan yang ketiga, pengukuhan inovasi teknologi dan R&D&C. Yang keempat, pemekasan rantaian dan jaminan kualiti, dan yang kelima adalah pengukuhan strategi pemasaran dan juga perkongsian pintar. Setiap teras strategi ini akan menjadi penentu aras dalam perancangan bagi merancangkan perkembangan industri buluh di Malaysia sama ada di pasaran, tempatan maupun antarabangsa. Yang di-Pertua minta masa saya. Terima kasih. Yang berhormat Seputih, soalan tambahan. Belum habis. Belum habis? Belum habis. Saya minta masa lagi. Boleh ya? Saya ingat kamu mau, yang berhormat mau lagi masa. Saya minta masa lagi. Baik. Boleh ya? Terima Kalau kasih. tidak, saya mau potong. Ya. Terima kasih Yang di-Pertua. Selain itu, ia juga berperanan dalam memperkasakan hala tuju untuk menjadikan Malaysia sebagai negara pengeluar buluh dan produk berasaskan buluh di peringkat global. Kementerian melalui anak syarikat MTIB, iaitu Forest Plantation Development Sendirian Berhad, sedang membangunkan makmal tisu kolter dan tapak semayan dan juga penyelidikan buluh seluar 1.72 hektar di Lahad, Perak. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penghasilan anak benih buluh berkualiti. Fasiliti ini dijangka akan mampu menghasilkan 30,000 anak benih buluh sebulan untuk menampung permintaan penubuhan ladang buluh di Malaysia. Sehingga kini pembinaan tapak semayan ini telah siap sehingga 90% dan dijangka akan memulakan pengeluaran anak benih buluh secara tisu kolter bermula pada hujung tahun ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya rasa agak kesal bila saya dengar yang mana tapak semayan buluh di Lahad di Perak itu hanya 90% yang dia siap dibina. Sebenarnya ia telah pun diumumkan dan juga sepatutnya bermula pada tahun 2019. Dan saya nak minta kementerian untuk mendesak ke semua projek ini dijalankan cepat, dan juga saya juga nak tanya tentang di Kuala Nerus. Di Kuala Nerus yang menteri selepas saya itu, dia kata nak bina surau penyelidikan buluh di Kuala Nerus. Macam mana dengan projek itu? Dan akhirnya saya nak tanya, apakah program yang dilaksanakan oleh kementerian bagi meningkatkan kesedaran pengguna dan meningkatkan potensi industri buluh negara? Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Seputih. Kementerian melalui Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB sedang melaksanakan beberapa program bagi meningkatkan kesedaran pengguna serta meningkatkan potensi industri buluh negara seperti berikut. Yang pertama, menubuhkan modal ladang buluh seluas 15 hektar di Hulu Terengganu dengan kerjasama di antara MTIB dan Terengganu Timber Industry Training Center. Ia melibatkan penanaman float kajian dari spesies buluh betung, beting, beti, berang, madu, bema dan juga semantan. Hasilan daripada penubuhan ladang buluh contoh ini akan memudahkan rujukan pemain industri ini bagi melihat potensi buluh dalam konteks perladangan itu sendiri. Membangun, minta tambah lagi ya Yang di-Pertua. Membangunkan manual aplikasi buluh dalam industri pembinaan melibatkan 3 komponen, iaitu penulisan manual buluh yang memberi penerangan lengkap penggunaan buluh dalam pembinaan, pembangunan binaan kepada struktur buluh yang boleh memberikan gambaran penggunaan buluh secara terperinci dari segi fabrikasi dan reka bentuk, serta latihan sumber manusia meliputi pengenalan spesies buluh serta teknologi pemprosesan buluh. Ya. Dan yang ketiga, menyediakan pinjaman
iaitu pinjaman mudah untuk membangunkan ladang buluh dengan nilai RM10,000 per hektar kepada syarikat yang layak. Ya, dan juga yang keempat, melaksanakan program pembangunan community farming buluh di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi meningkatkan penglibatan usahawan ladang dan juga penduduk luar bandar serta pedalaman dalam penanaman buluh di tanah hak milik persendirian atau di sekitar rumah kediaman. Program ini melibatkan penyediaan bantuan anak pokok dan baja bagi penanaman buluh. Sehingga 31 Disember 2022, sejumlah 90 permohonan yang telah melibatkan keluasan sebanyak 169.8 hektar tanah telah diterima oleh MTIB bagi menyertai program ini dan sedang dalam proses penilaian untuk dipertimbangkan bagi proses selanjutnya. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 33 permohonan melibatkan keluasan 63.67. Yang berhormat Menteri, panjang lagi ke? Tekan. Mat, tekan Mat. Tak boleh lah. Ini Ketua Marah saya ni. Sebanyak 33 permohonan telah melibatkan seluas 63.67 hektar dan telah pun diluluskan dan agihan anak benih buluh dan baja sedang dijalankan bagi tanaman buluh. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih. Sama-sama. Okey, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri panjang lebar. Saya baru nak tanya soalan tapi Yang Berhormat Timbalan Menteri dah jawab soalan tu. Soalan saya Datuk Yang di-Pertua, sejauh mana kerjasama dengan pihak kerajaan negeri untuk mengkomersialkan industri buluh ni, kerana buluh ni dia duduk di negeri-negeri, sudah tentu pihak kementerian perlu berurusan dengan kerajaan negeri. Satu, yang keduanya, saya difahamkan industri buluh ni sudah pun mula 6 tahun sebelum daripada ini. Mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh nyatakan syarikat yang mula-mula mengkomersialkan buluh ni supaya dia menjadi panduan kepada pihak-pihak lain. Sekian untuk terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat yang bertanya. Mengenai soalan pertama tadi itu, bagaimanakah hubungan? Macam mana Yang Berhormat? Sorry. Kerjasama dengan agensi kerajaan negeri yang komersialkan buluh ni di negeri-negeri. Okey, terima kasih. Setakat ini kerjasama di antara negeri-negeri memang kita buat secara orang bilang ni memang penglibatan di setiap negeri ada, sebab terutama sekali di kawasan-kawasan yang ada membuat penanaman buluh lah, sebab buluh ini adalah merupakan sebagai satu komoditi untuk negara kita lah. Jadi saya lihat dia memang mempunyai hubungan baik dan perkembangan yang sihat untuk di antara negeri-negeri lah. Jadi kalau jawapan saya tidak tepat, nanti kita akan boleh nanti minta ya balik ya. Dan yang keduanya mengenai dengan apa tadi? Pihak yang mula-mula menerokai industri buluh ni, syarikat yang mula. Okey, yang ini yang berhormat bertanya, saya minta supaya kita akan hantarlah secara bertulis ya. Sebab nanti salah pula kan. Nanti kita bagi salah syarikat, susah nanti kita. Okey, makasih Yang Betul. Speaker bagi satu tambahan. Bagi Yang lain duduk. Nasib lambut speaker baik pada hari ini. Kita beransur ke soalan yang 8. Tuan Haji Hassan bin Muhammad Ramli Yang Berhormat Dungun. Assalamualaikum. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan nombor 8. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih YB Dungun. Terlebih dahulu Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menegaskan bahawa pada tahun ini kerajaan menjangka
ekonomi Malaysia akan berkembang sekitar 4.5%. Ini selaras juga dengan apa yang telah diunjurkan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun IMF dan juga Bank Dunia yang telah mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2023 ini sebagai masing-masing 4.4% dan 4.0%. Justru berdasarkan unjuran ini, meskipun kita berdepan dengan pelbagai cabaran ketidaktentuan global, saya ingin menegaskan bahawa Malaysia tidak akan mengalami kegawatan ekonomi pada tahun 2023 seperti yang ditanya dalam soalan YB Dungun tadi. Hari ini berdasarkan takrifan kegawatan ataupun kemelesetan ekonomi sebagai secara teknikalnya apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi suku tahunan sebanyak 2 kali berturut-turut. Namun, kerajaan akan terus mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang saksama untuk rakyat serta menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang lebih menarik dengan memudah cara contohnya proses pelaburan bagi mewujudkan dan mewujudkan lebih banyak lagi syarikat pemula berinovasi tinggi dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan dengan pendapatan yang setimpal. Bagi menangani kesan kenaikan harga barangan keperluan asas, Kerajaan Perpaduan terus melaksanakan pemberian subsidi dan bantuan tunai seperti sumbangan tunai ramah dan juga pelbagai insentif dengan peruntukan keseluruhan sebanyak lebih kurang 64 bilion ringgit. Selain itu, kerajaan juga melaksanakan program menu ramah dan jualan ramah di bawah agenda Payung Ramah di samping meneruskan program penetapan harga siling serta penyeragaman harga bagi barangan keperluan asas tertentu. Bagi membina semula pula sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam tempoh pasca pandemik ini, kerajaan telah menyediakan dana insentif, potongan cukai, pinjaman dan jaminan pembiayaan dengan peruntukan lebih 40 bilion ringgit untuk memperkasakan lagi sektor PMKS ini. Dan sebenarnya melalui permekasaan sektor PMKS secara langsung kita membangunkan perniagaan rakyat Malaysia, tetapi secara tidak langsung kita juga mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, terutamanya peluang pekerjaan berpendapatan tinggi dan berpendapatan setimpal kepada rakyat kita. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat, Dungun. Terima kasih Ketua atas jawapan yang diberikan. Kalau kita melihat sebahagian daripada kesan yang perlu dikawal terhadap rakyat dari kesan kegawatan ekonomi, walaupun jawapan pada makroekonominya mungkin tepat, tetapi kalau kita turun ke mikroekonomi rakyat, ia melibatkan kesan yang cukup ada pada rakyat. Jadi saya ingin untuk bertanya, langkah kementerian memastikan subsidi-subsidi yang diperuntukkan kepada rakyat mencukupi untuk menyerap ketidaktentuan inflasi global. Apakah akan ada kesinambungan subsidi yang telah disalurkan oleh kementerian sebelum ini bagi memastikan inflasi dalam negara terkawal? Mohon penjelasan. Yang berhormat Menteri. Terima kasih YB Dungun, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua, tadi saya juga telah sebut bahawa peruntukan bagi segala jenis subsidi, insentif dan bantuan bernilai lebih kurang 64 bilion ringgit dalam belanjawan 2023 ini. Ini sudah tentu termasuk subsidi-subsidi terdahulu yang telah disambung dasar pensubsidian tersebut. Tapi untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua, kita juga telah mula untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai subsidi bersasar demi untuk bukan saja mengurangkan ketirisan tetapi juga untuk memastikan agar subsidi tersebut disalurkan kepada pihak atau kepada rakyat yang benar-benar memerlukan. Justru kerajaan telah memulakan program subsidi bersasar ini dalam sektor bil elektrik supaya pengguna elektrik berkala elektrik 10% teratas, ini termasuklah syarikat-syarikat besar, mereka telah tidak akan menikmati subsidi seperti golongan-golongan yang lain. Selain itu, dalam aspek bantuan dan subsidi, saya juga suka cita untuk mengatakan bahawa sumbangan tunai ramah
yang akan diberikan ataupun akan memanfaatkan lebih kurang 9 juta rakyat juga akan dilaksanakan tahun ini dengan mengambil kira saiz isi rumah contohnya berbanding dengan dulu dan juga menaikkan kadar pemberian wang tunai tersebut. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bentong. Betul. Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan saya adalah, tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyebut mengenai STR, Semangat Tunai Rahmah. Ada golongan yang tidak dapat menerima STR ini ialah mereka yang mempunyai rekod SSM sebelum ini. Jadi apakah tindakan daripada Kementerian Kewangan untuk menyelesaikan isu ini? Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih YB Bentong. Sebenarnya STR ini kita berikan kepada golongan yang benar-benar layak, dan dalam aspek ini kerajaan mengambil kira beberapa faktor, termasuklah satu, semakan pemilikan perniagaan, keduanya pemilikan kediaman, ketiganya pemilikan kenderaan. Tujuan semakan ini dibuat adalah untuk memastikan bahawa setiap penerima STR ini dinilai secara menyeluruh dan bukan hanya berdasarkan pendapatan semata-mata. Ini adalah selaras dengan amalan terbaik ataupun dengan izin best practices yang telah disaran oleh Bank Dunia, di samping memastikan tahap ketelusan yang lebih tinggi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, permohonan dan pengemaskinian STR telah pun boleh dibuat mulai 1 Mac sehingga 31 Mac 2023. Walau bagaimanapun, kepada mereka yang tidak layak disebabkan isu yang disebut oleh YB Bentong, iaitu SSM, isu SSM itu bolehlah mengemukakan permohonan baru segera sebelum 31 Mac 2023, dan permohonan ini akan disemak silang berdasarkan data terkini yang diterima di samping dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setakat 15 Mac 2023, kita telah menerima sebanyak 355,966 permohonan baru bagi sumbangan tunai ramah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ke soalan yang ke-9. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Yang Berhormat Bandar Tun Razak. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk memastikan semua institusi pendidikan menyediakan akses kepada murid berkeperluan memenuhi keperluan yang berkeperluan pendidikan khas. KPM menyediakan program komprehensif bagi memenuhi keperluan MBPK, iaitu murid berkeperluan pendidikan khas menerusi 3 pilihan persekolahan, iaitu Sekolah Pendidikan Khas SPK, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI atau Program Pendidikan Inklusif PPI. SPK merupakan sekolah khusus yang menyediakan pendidikan khas bagi murid berkeperluan pendidikan khas pada semua peringkat persekolahan, manakala PPKI adalah program pendidikan bagi MBPK yang hanya dihadiri oleh MBPK di kelas khas di sekolah KPM. PPI pula adalah program bagi MBPK yang dihadiri oleh MBPK bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah KPM. KPM juga menyediakan peluang pembelajaran dalam aliran kemahiran dalam MBPK melalui beberapa pilihan persekolahan, sama ada di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational, Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas, College Vocational atau di PPKI. MBPK yang mengikuti perbelajaran di SMPKV mengikuti kurikulum standard kemahiran pekerjaan kebangsaan atau National Occupational Skill Standard NOSS dengan izin yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dengan pengubahsuaian yang dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, MBPK boleh mengikuti program vocational menengah atas di SMPK. PVMA, banyak istilah, merupakan khusus aliran kemahiran yang membolehkan MBPK memperoleh sijil kemahiran Malaysia. Untuk maklumat ahli yang berhormat, MBPK diberikan keistimewaan pelanjutan tempoh persekolahan seperti berikut.
tidak lebih daripada 2 tahun di sekolah rendah, tidak lebih daripada 2 tahun di sekolah menengah atau 1 tahun di sekolah rendah dan 1 tahun di sekolah menengah. Bagi MBPK yang mengikuti pendidikan vokasional di SMPKV pula, tempoh persekolahan mereka boleh dilanjutkan 1 tahun lagi. Semua MBPK layak menduduki peperiksaan awam yang dikendalikan oleh KPM seperti SPM atau STPM selaras dengan adanya kurikulum khusus bagi MBPK. KPM juga menyediakan pentafsiran alternatif sekolah menengah supaya MBPK yang tamat persekolahan mempunyai bukti pencapaian mereka melalui sijil alternatif sekolah menengah. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM juga menyediakan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK yang berperanan sebagai pusat yang menyediakan perkhidmatan sokongan merakumi saringan, penilaian, intervensi dan konsultasi kepada MBPK dan kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas berumur 4 tahun dan ke atas. 3PK juga turut menyediakan khidmat nasihat dalam aspek peralatan sokongan yang bersesuaian mengikut keperluan MBPK berkaitan. 3PK turut memberi perkhidmatan sokongan kepada ibu bapa, penjaga, guru dan warga sekolah berkaitan pendidikan khas. Perkhidmatan sokongan yang disediakan di 3PK diberikan oleh pegawai mengikut bidang pengkhususan seperti audiologi, terapi pertuturan bahasa, terapi cara kerja, fisioterapi, psikologi klinikal, psikologi pendidikan dan intervensi pembelajaran. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Bandar Tun Razak, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Tuan. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya, apakah langkah-langkah yang diambil memulakan sistem pembelajaran berasaskan digital di peringkat pendidikan prasekolah dan pendidikan keperluan khas, terutamanya pembelajaran digital di sekolah luar bandar, dan juga kenapa setakat ini dengan semua skala kelengkapan dan persediaan dan pertolongan daripada Kementerian Pendidikan, sejauh mana pendidikan keperluan khas dan kurang upaya ini dapat menyediakan pelajar-pelajar yang mampu berdikari selepas menamatkan pengajian mereka, dan apakah langkah-langkah yang sedang diambil untuk meningkatkan kemampuan mereka berdikari dalam di kalangan mereka. Terima kasih. Menteri. Terima kasih ahli yang berhormat. Untuk memastikan MBPK tidak ketinggalan dalam aspek pendidikan, Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas 2013 telah menetapkan bahawa murid boleh mengikuti salah satu daripada 4 kurikulum berdasarkan keupayaan dan potensi seseorang di peringkat prasekolah seperti berikut. Kurikulum kebangsaan yang diubah suai, kurikulum yang dibina khusus atau kurikulum latihan kemahiran. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM juga telah menghasilkan bahan pembelajaran digital yang mesra OKU mengikut kategori ketidakupayaan murid. Dari segi satu lagi soalan yang dua lagi ya, soalan yang berhormat tentang masa depan bagaimana mereka berdikari. Di sini kami memang kita hanya menyediakan pembelajaran dari segi ini, tapi yang dari segi pekerjaan berdikari yang masa depan, yang itu kita hanya akan memantau dan kita akan bekerjasama dengan Kementerian Masyarakat dan Wanita. Okey. Ada lagi? Itu saja kan? Okey, terima kasih. Berhormat Kanga. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan berkaitannya dengan murid berkeperluan khas. Jadi kalau kita lihat balik, murid berkeperluan khas ini sebenarnya mereka pun berkebolehan, ada bakat, ada potensi. Cuma saya nak tanya Timbalan Menteri, YB Timbalan Menteri, adakah terdapat guru-guru pakar yang berkaitan bagi meningkatkan potensi pelajar-pelajar berkeperluan khas? Maksud saya, kalau kita lihat balik dalam arena sukan Paralimpik umpamanya, untuk atlet di peringkat sekolah saya dapati masih belum cukup guru-guru ataupun jurulatih yang terlibat dalam membimbing murid-murid berpendidikan khas. Jadi saya minta komen daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat. Memang kita akui, kita faham, kita tahu yang potensi murid-murid yang khas ini memang ada potensi masing-masing. Bukan hanya dari segi sukan, juga dari segi muzik, dari segi artistik. Mereka amat berbakat dalam berbagai-bagai arena. Kami memang ada guru latihan, guru yang special dengan latihan khusus untuk mengadakan program-program di sekolah-sekolah yang 3PK itu. Kita memang ada guru dengan pelatih yang dilatih khususnya untuk menangani murid-murid yang berkhas begini. Ada lagi apa? Okey, I think itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang kita ke soalan yang nombor 10. Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Faisal yang berhormat Bukit Gantang. Datuk Yang Dipertua Yang Bijaksana, Yang Berhormat Menteri, soalan saya nombor 10. Yang Berhormat Menteri, silakan. Ya, Tuan Yang Dipertua, pengeluaran lesen baru bagi vessel nelayan Zon A, B dan C telah dibekukan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sejak tahun 1982. Tindakan pembekuan lesen ini dilaksanakan adalah disebabkan bilangan vessel yang telah dilesenkan telah melebihi daya tampung sumber perikanan pantai. Namun, KPKM melalui Jabatan Perikanan Malaysia (TOF) sentiasa melaksanakan proses pemutihan di mana lesen yang telah dibatalkan akan dibuka untuk permohonan. Walau bagaimanapun, nelayan masih berpeluang untuk mendapatkan lesen menangkap ikan bagi zon C2, Laut Dalam dan zon C3, Laut Lepas atau Lautan Hindi. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya amat simpati dan merasai keperetan kehidupan nelayan yang seramai 120,000 orang di seluruh negara dan 5,000 keluarga di Parlimen Bukit Gantang. Saya bersama-sama mereka ke laut dan mereka mencari rezeki di lautan luas milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak menyeludup, tidak mengedar dadah, tidak mencuri, dengan usaha sendiri membeli bot, enjin. Akhirnya mereka ditahan. Betapa susahnya hidup mereka dan mereka tidak ada pilihan. Dalam perbahasan RU yang lepas, saya mencadangkan agar allowance sara hidup mereka ditingkatkan sebanyak RM200 lagi soalannya kepada RM500. Soalannya, cadangan-cadangan yang diberikan ini hanya dijawab secara sepintas lalu tanpa mengambil cadangan untuk dikaji. Saya telah mencadangkan juga sumber keuangan untuk menampung allowance ini, tetapi jawapannya hanyalah tidak pada masa ini. Patutnya ahli-ahli parlimen yang mewakili kawasan masing-masing adalah mewakili suara rakyat, kesusahan mereka. Cadangan-cadangan kita ini patut diambil perhatian, dibincangkan. Yang Berhormat Bukit Bantang, soalan lisan. Tekan. Soalannya, ini bukan... Soalannya, bilakah kementerian nak memanggil kita untuk membentangkan sebab masa pendek di Parlimen untuk kita bentangkan cadangan-cadangan kita. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Untuk menjawab soalan daripada Bukit Gantang, saya kena merujuk kepada isu yang kota ini kan. Sila lihat, kalau ikut yang maklumat yang terbaru, yang bagi kota lesen untuk zon B, untuk zon A, seluruh negara kita sebanyak 1,097. Okey, ini bagi kota. Cuma permohonan baru adalah 1,175. So selalu yang tak dapat yang tidak dapat lesen yang baru ni kerana memang tak ada lesen baru, cuma melalui pemutihan. So orang yang memang dia sendiri yang pengusaha tiulin yang lebih 10 tahun
yang berpengalaman, dia atau memenuhi, di mana memenuhi kriteria cuma boleh memohon untuk mendapatkan ini lesen khas untuk kota ini. Tetapi selalu dia yang masalah itu, yang kota yang tertinggal ini tidak memenuhi yang jumlah permohonan itu. So ini satu dari segi ini keputusan dari segi dasar sejak tahun 98. Saya ada senarai nama yang layak. Nanti saya bawa kepada Timbalan Menteri. Soalan tambahan, Datuk Yang di-Pertua. Yang berhormat, Batang Lupa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ada satu ataupun dua soalan tambahan. Tadi Timbalan Menteri telah mengatakan bahawa lesen B dan C ini telah dibekukan sejak tahun 1982. Jadi saya nak tahu apakah usaha untuk kementerian seandainya ada daripada nelayan-nelayan ini yang ada C dan B ini nak upgradekan perahu ataupun vessel mereka kepada lesen C2. Dan satu lagi, tadi Timbalan Menteri mengatakan akan ada dibuka untuk permohonan. Saya nak tahu dalam tempoh masa yang tahunan, bilakah permohonan itu dibuka dan kita boleh memaklumkan dengan nelayan-nelayan kita di kawasan. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Okey, untuk menjawab soalan daripada Patang Lupa kan. So yang untuk macam mana kita nak membantu yang nelayan-nelayan di zon ABC ini beralih ke zon C2 dan C3, kita ada dana jaminan makanan DJM. Satu program DJM melalui program modernisasi vessel dan mekanisasi tangkapan. Ini adalah kita telah meluluskan dana berbentuk pinjaman sebanyak 136 juta ringgit Malaysia kepada 420 penerima seluruh negara bagi tujuan pemodernan vessel dan meningkatkan mekanisasi, menaik taraf peralatan dan keselamatan. Dan program ini yang dikatakan yang dapat memberi peluang kepada nelayan-nelayan di zon A dan B untuk menerokai kawasan perairan laut yang baru. Dan untuk menjawab soalan untuk pilakah yang boleh dapatkan permohonan kan selalu nak merujuk kepada DOF tempat tanah. Okay. Boleh dapat satu soalan tambahan lagi lah. Terima kasih. Berikutnya, satu lagi. Saya persilakan duduk yang berhormat. Saya persilakan Datuk Muhammad Isam bin Muhammad Isa yang berhormat Tampin. Terima kasih. Ini soalan yang terakhir ya. Masa cukup saya rasa 11.30. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Pengurusan wang perlu diutamakan, jauhi daripada sebarang ketirisan. Soalan tampin sudah dikemukakan. Mohon perhatian, dengarlah jawapan. Soalan tampin nombor 11. Yang berhormat Menteri Pendidikan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang berhormat Tampin. Untuk maklumat ahli yang berhormat, prosedur pengeluaran wang tunai telah dinyatakan dengan jelas dalam Surat Perkeliling Kewangan SPK bilangan 20 tahun 2020. Bantuan awal persekolahan dan arahan perbendaharaan AP 137 mengenai tanggungjawab bagi wang tunai dalam perjalanan. Berdasarkan Surat Perkeliling Kewangan bilangan 20 tahun 2020, bantuan awal persekolahan perkara 6 menyatakan bahawa pihak sekolah hendaklah mematuhi tata cara pengeluaran wang tunai daripada bank yang selamat dan mengikut peraturan semasa seperti berikut. Pengeluaran wang tunai sehingga RM10,000 oleh pengetua atau guru besar hendaklah diiringi oleh 2 orang guru. Atau bagi pengeluaran wang tunai melebihi RM10,000, pengetua atau guru besar perlu mengambil langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan polis pengiring berdasarkan arahan perbendaharaan AP 137 mengenai tanggungjawab bagi wang tunai dalam perjalanan. Penjelasan dan maklumat berkaitan pengurusan wang bantuan awal persekolahan tahun 2023 kepada Jabatan JPN dan PPD telah diberi secara bertulis melalui surat bertarikh 29 Disember 2022 yang dilampirkan bersama Perkeliling Kewangan bilangan 20 tahun 2020. Bantuan awal persekolahan susulan daripada surat yang dikemukakan ini, satu sesi taklimat pelaksanaan bantuan awal persekolahan tahun 2023 telah dilaksanakan pada 11 Januari 2023. KPM sentiasa memberi taklimat secara berterusan bagi memastikan pengetua dan guru besar mematuhi tata cara kelola pengurusan wang di sekolah.
Dalam masa yang sama, pihak kementerian sedang meneliti cadangan pengagihan wang bantuan awal persekolahan secara kredit terus ke akaun murid sepenuhnya. Cadangan ini adalah bagi memastikan insiden seperti ini tidak berlaku lagi. Walau bagaimanapun, cadangan ini perlu mengambil kira kesediaan pihak bank dan kesukaran murid di pedalaman yang memerlukan kos yang tinggi bagi membuat urusan di bank. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Tampin. Sejak bantuan ini diperkenalkan pada tahun 2012, kaedah pengagihannya tetap sama dan tidak pernah berubah. Sedangkan dasar kerajaan pada hari ini adalah untuk mempromosikan pembayaran tanpa tunai supaya dapat mewujudkan penyelesaian yang lebih baik dan sekaligus meningkatkan keselamatan dan transaksi. Sebelum itu saya ingin penjelasan mengapakah bantuan awal persekolahan ini tidak disalurkan terus menerusi akaun ibu bapa ataupun akaun murid itu sendiri seperti bantuan-bantuan tunai kerajaan yang lain, dan juga saya ingin mengetahui apakah yang akan dibuat oleh kementerian jika ada dengan lebihan wang bantuan awal persekolahan tersebut. Terima kasih, Timbalan Ketua. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya menjawab soalan tentang baki itu, lebihan itu. Okey, kita akan memohon sekolah untuk membuat pemulangan lebihan wang BAP sebelum 31 Julai 2023 setelah sekolah mengesahkan kesemua murid yang layak telah menerima BAP. Dan ada juga Yang Berhormat bertanya tentang masuk terus ke dalam akaun. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, seperti yang saya maklumkan tadi, cadangan pengagihan wang bantuan awal persekolahan secara kredit terus ke akaun murid sepenuhnya telah sedang diteliti. Cadangan ini perlu mengambil kira kesediaan pihak bank dan kesukaran murid di pedalaman yang memerlukan kos yang tinggi bagi membuat urusan di bank. Tetapi untuk maklumat semua juga, buat sementara sekarang, selagi murid ada akaun bank, kita akan salurkan terus kepada akaun. Tetapi bilangan amat sedikit pada masa ini. Jadi kebanyakannya terus dengan cash kepada ibu bapa. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, satu soalan tambahan berkaitan dengan kemasukan terus ke akaun murid. Sebenarnya sewaktu kami di Kementerian Pendidikan tempoh hari memang telah kita laksanakan. Di waktu COVID sebagai contoh memang dimasukkan terus ke sebahagian besar akaun murid. Sebab itu dalam konteks ini saya nak tahu berapakah jangka masa yang dikata nak teliti sebab dah dilaksanakan pun, dan apa kita sedar ada kekangan untuk murid-murid di kawasan luar bandar, betul, namun sebahagian besar murid lain itu boleh dimasukkan terus pada akaun kerana apa? Pertama sekali dari sudut keselamatan, kedua dari sudut tugasan guru, maknanya cikgu tak perlu buat lebih banyak tugasan, dan yang ketiga apa yang paling penting adalah masa ibu bapa. Kita lihat setiap kali nak kutip bantuan awal persekolahan, ibu bapa kena beratur panjang-panjang. Ini opportunity cost for ibu bapa. Sebab itu waktu dahulu kita memang fokus kita adalah untuk memastikan kita dapat masukkan dalam akaun murid secepat mungkin. Jadi saya nak tahu berapakah timeline, bilakah timeline yang kementerian tetapkan untuk memastikan kita dapat laksanakan ini untuk sebahagian besar murid, kecuali murid-murid di kawasan pedalaman yang susah mendapat akses pada bank. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Memang kita seperti saya katakan tadi, kita memang amat-amat menggalakkan ibu bapa membuka, sebab ini wang bantuan ini tidak boleh dimasukkan terus ke dalam akaun ibu bapa kecuali dengan akaun murid tersebut. Tetapi bagi murid yang lebih kurang daripada 12 tahun, mereka mesti mempunyai akaun, joint account bersama dengan ibu bapa. Jadi kita memang galakkan timeline, ya. Saya tidak dapat bagi timeline yang spesifik, tetapi kami dalam usaha untuk menggalak. Kita tidak boleh paksa, kita hanya boleh galakkan ibu bapa untuk mengadakan. Kita faham, kita memang terima banyak komen atau feedback daripada ibu bapa seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi tentang masa mereka kena datang waktu bekerja dan sebagainya. Kami akan terus memantau dan akan membaiki proses pengagihan bantuan ini. Terima kasih. Yang Berhormat, maka tamatlah sesi soalan lisan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mengikut Peraturan Mesyuarat 12/1,
Saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan di peringkat jawatan kuasa Kementerian Perdagangan dan Komoditi, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi rang Undang-Undang Pembakalan 2023 dan usul anggaran pembelanjaan Pembangunan 2023 dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 16 Mac 2023. Ada yang menyokong usul ini? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang telah dikemukakan oleh menteri tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2023 DR2 2023 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 dalam jawatankuasa sebuah-buah majlis. Bentara majlis dalam jawatankuasa. Berhormat Speaker, saya ada usul yang nak dibawa dan Sebentar. Selesaikan yang ini dulu. Istiadat dulu. Majlis di dalam jawatankuasa yang berhormat. Terima kasih Ketua. Semalam saya ada menghantar surat kepada Speaker berkaitan dengan merujuk Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan Tambun ke jawatankuasa hak dan kebebasan mengikut perkara 3612. 3612. Itu mengelirukan Dewan. Itu bahawa Dewan ini akan merujuk YB Tambun ke jawatankuasa hak dan kebebasan mengikut perkara 3612. Baik. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat atas sebab ucapan beliau dalam pembentangan belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 yang lalu, Jumaat, mengandungi kenyataan yang mengilukan Dewan dan boleh disifatkan sebagai menghina majlis. Pada sesi pertengahan tersebut, Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan ada menyatakan wujudnya ketirisan subsidi diesel sebanyak 10 bilion. 10 bilion setahun diselewengkan. Dan kenyataan tersebut sebenarnya mengelirukan Dewan kerana mengikut rekod KPDN kos sara hidup bagi tempoh 2018 sehingga 2022 cuma subsidi ini berjaya ditumpaskan ataupun nilai rampasan sebanyak 18.7 juta sahaja. Yang keduanya, jawapan yang diberi oleh Menteri KPDN mengatakan bahawa sekarang baru nak ditubuhkan task force untuk nak menilai 10 bilion tersebut. Jadi ini bercanggah. Yang ketiga, jawapan yang diberi oleh Menteri juga selepas pada ucapan Menteri Keuangan, keesokannya Menteri KPDN mengatakan bahawa dia baru nak kumpul data. Jadi ini menunjukkan ada berlaku pencanggahan data yang dibuat oleh Tambun dengan apa yang diterangkan Dewan ini oleh Menteri. Sebab itu saya memohon Dewan Yang Mulia ini untuk merujuk kes ini ke di bawah hak dan kebebasan, jawatankuasa hak dan kebebasan. Itu saja pentingan saya. Terima kasih Ketua. Terima kasih Speaker. Yang berhormat, sebentar je tu. Yang berhormat, Kuala Ros, betul ya? Ulu Terengganu perkara ini satu perkara yang serius kalau kita ambil maklum 3612 tu. Jadi saya percaya Yang Berhormat Ulu Terengganu telah secara rasmi sebagaimana dalam peraturan kita memanjangkan perkara itu kepada Speaker. Betul? Betul ya Ketua, semalam. Baik. Jika sedemikian, walaupun kepada saya, untuk menyelaraskan apa-apa keputusan Dewan, sama ada saya atau Speaker yang berhormat Alice, kami akan rujukkan kepada Speaker untuk diputuskan supaya ia selari. Ya. Oleh yang sedemikian, kalau telah mengikut segala peraturan di dalam buku peraturan, arahan peraturan, sebentar lagi yang berhormat Speaker akan naik, panjangkan kepada beliau. Sekarang saya tidak boleh buat keputusan. Terima kasih Speaker, terima kasih banyak. Yang berhormat Jelutong. Terima kasih Speaker yang tegas lagi Budiman. Selamat pagi. Atas isu yang sama yang dibangkitkan oleh Kuala Nerus,
persoalan saya adalah di bawah peraturan 36/12 Hulu Terengganu. Hulu Terengganu, maafkan saya, Hulu Terengganu. Sepatutnya kalau terdapat sebarang bantahan ketika itu, bantahan sepatutnya dibangkitkan ketika Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan membuat penggulungan. Pada hari tersebut saya lihat tidak ada siapa-siapa daripada sebelah sana yang hadir di Dewan Yang Mulia. Itu pasal berapa, Jutong? Sebentar. Di bawah seni order berapa? Yang Berhormat Hulu Sebentar. Terengganu duduk. Ini Jadi, saya bagi floor pada dia untuk bercakap. Ya. Saya percaya Tuan Timbalan Speaker lebih arif. Pada hemat saya, sekiranya mana-mana ahli parlimen merasakan bahawa ucapan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat mereka terkilaf, sepatutnya bantahan itu dibangkitkan ketika penggulungan dibuat. Dan bukannya membuat usul tanpa usul periksa. Saya lihat pada hari tersebut tidak ada ramai daripada pembangkang yang tidak hadir untuk mendengar amanat daripada Menteri Kewangan. Jadi kenapakah membangkitkan perkara ini sekarang, Timbalan Speaker? Itu adalah pandangan saya. Yang Berhormat Kuala Hulu Terengganu duduk. Saya akan bagi satu-satu. Okey. Segala yang telah diucapkan di dalam Dewan ini berkaitan isu 36/12, peraturan 36/12 ini telah direkod. Ya. Automatik dalam handset. Ya. Saya percaya keputusan akan dibuat oleh yang di-Pertua Dewan. Jadi saya pohon semua yang terkilan dan tersilap dan sebagainya menanti. Ya, kita ikut peraturan dinyatakan dalam aturan buku peraturan. Ya, kita teruskan. Yang Pertua. Yang Pertua. Saya juga ada satu usul yang telah ditolak. Tapi usul ini berkenaan dengan di bawah peraturan 18.1 bagi isu keputusan Yang Berhormat, ROS. Yang Berhormat, saya ada jangka masa. Jika peraturan tersebut telah ditolak, ada prosedur rayuan. Ada Sila masalah. ikut sedemikian. Tak perlulah Usul dibangkitkan. Ini, saya ajukan usul ini kerana atas arahan daripada Yang Pertua tempoh hari. Yang Pertua yang minta kita buat usul di bawah 18.1. Dan Yang Berhormat, sebagaimana saya nyata tadi, apa-apa sekalipun saya dan Yang Berhormat Alice akan selaraskan dengan Tuan Datuk Speaker. Ya. Walaupun Yang Berhormat bercakap sekarang pun, jawapan saya nanti keputusan Speaker. Keputusan dah ada, keputusan ditolak. Faham. Masalahnya? Jika dah ditolak, ada lagi peraturan-peraturan. Ya. Jika tidak berpuas hati, ya, ada caranya. Sila rujuk balik kepada peraturannya. Duduk Yang Berhormat. Masalahnya, duduk Yang Berhormat. perkara ini dikirakan sebagai segera. Duduk Yang Berhormat. Ya. Peraturan ada 19 tu boleh baca, ya, rayuan. Okey. Okey, terima kasih. Mana tadi setiausaha? Dah kelang kelibut dah. Nombor 8 Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis dalam jawatan kuasa, kita akan berbahas dan usul berkaitan Kepala Bekalan B20 dan Kepala Pembangunan P20 di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi dibuka untuk dibahas. Berikut adalah senarai-senarai yang berada dengan saya, akan diberi masa 5 minit untuk setiap Yang Berhormat atas budi bicara juga speaker atau timbalan speaker yang sitting pada hari yang berkenaan, masa dan berkenaan. Dimulakan dengan Yang Berhormat Seputih, Yang Berhormat Tangga Batu, Yang Berhormat Tanjung Piai, Yang Berhormat Gua Musang, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Parit Bunta, Yang Berhormat Betung, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Tawau, Yang Berhormat Maran, Yang Berhormat Beruas, Yang Berhormat Dungun, Yang Berhormat Batu, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Batang Lupa. Ya. Ini mereka-mereka yang akan berbahas. Oleh sedemikian, kita mulakan perbahasan dalam jawatan kuasa. Dipersilakan Yang Berhormat Seputih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada putiran projek 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dalam muka surat 201. Jumlah anggaran projek ialah RM363,000
784,000 dan juga putiran projek 11200 jumlah projek harga MTIB yang bernilai RM560,650,000 dan putiran 00401 Lembaga Kenaf dan Tembagau Negara LKTN yang adalah RM175,204 dan bukan 175,204. Saya ingin minta Yang Berhormat Menteri memberi senarai projek-projek yang terkandung dalam ketiga-tiga putiran di atas secara tertulis dan kita tidak perlu kita boleh jimatkan masa di Dewan. Pada pengurusi, saya juga nak rujuk kepada putiran 020000 pembangunan agri komoditi. Kita tahu penyelidikan dan pengajian adalah amat penting bagi kita untuk membangunkan industri hiliran ke semua komoditi di bawah kementerian. Memandangkan ramai pakar saintis ataupun penyelidik yang handal terpaksa henti penyelidikan mereka selepas mereka bersara, persaraan sesetengah pakar saintis dan penyelidik ini adalah kerugian bagi industri komoditi dan juga negara kita. Saya ingin mencadangkan supaya agensi-agensi di bawah kementerian boleh memberi ruang kepada sesetengah pakar saintis dan penyelidik yang handal untuk meneruskan perkhidmatan research penyelidikan mereka selepas mereka sampai umur persaraan. Di sini saya juga nak sentuh tentang jawapan yang saya terima tadi dalam soal sesi jawab berkenaan buloh, yang mana saya rasa kesal, yang mana tapak semayam buloh di Lahad masih belum siap lagi walaupun ia diumumkan pada tahun 2019. Dan saya nak minta kementerian mempercepatkan projek seperti ini kerana ia adalah baik untuk negara kita. Dan juga saya nak minta pihak MTIB untuk memberi nasihat kerana saya walaupun selepas saya meninggalkan kementerian, ada juga syarikat dan juga orang bisnes yang datang pada saya tanya untuk nasihat tentang penanaman buloh dan juga mereka ingin tahu pasaran yang mereka boleh ekspor selepas mereka siap penanaman buloh. Saya berharap pihak MTIB boleh juga beri nasihat tentang pasaran dan juga buat business matching bagi syarikat yang ingin menanam buloh secara besar-besaran. Tadi pengurusi di bawah saya nak sentuh putiran 020500 Lembaga Lada Malaysia MPB. Saya perhatikan yang peruntukan yang diberi oleh kerajaan kepada MPB meningkat daripada RM21 juta kepada RM29 juta. Saya nak tanya apakah justifikasi peningkatan peruntukan ini, apakah projek akan dilakukan oleh MPB untuk tahun yang akan datang. Dan kita tahu lada Sarawak ataupun Sarawak Pepper mempunyai jenama yang sangat baik di dunia dan kerana kualiti lada yang unik. Tetapi kesannya ekspor lada Sarawak telah turun sejak tahun 2016 walaupun penggunaan lada meningkat. Penggunaan lada di seluruh dunia meningkat sebanyak 2% hingga 4% setiap tahun di seluruh dunia. Mengikut data yang saya perolehi, ekspor lada Sarawak pada tahun 2015 ialah 13,575 tan, manakala ekspor kita pada tahun 2021 ialah hanyalah 6,628 tan. Jadi saya nak tanya apakah rangkaian akan diambil oleh kementerian untuk melaksanakan kelestarian ataupun sustainability yang lada Sarawak kita supaya kita boleh masukkan produk kita ke pasaran dunia seperti khususnya di Amerika Syarikat, EU, Jepun, Korea dan China yang perlu produk yang ada kelestarian ataupun sustainability certification. Di sini saya nak cadangkan supaya MPB ini boleh dijadikan satu agensi yang ada open service dan bukannya closed service seperti sekarang, supaya kita pegawai yang masuk ke MPB ini mereka tidak
mereka ada exposure untuk dipindah ke kementerian ataupun agensi lain, dan juga yang mungkin penjawat awam yang ada talent untuk menguruskan MPB dengan lebih baik, mereka juga boleh diberi peluang untuk masuk ke MPB supaya kita boleh adakan satu agensi Malaysian Paper Board yang kuat, dengan adanya open service yang adakan. Yang Mohd Pengerusi, saya nak minta sedikit masa lagi kerana saya nak sentuh butiran 030300 tentang kempen anti sawit, minyak sawit. Kerana saya lihat peruntukan diberi kepada kempen yang begitu penting ini telah dikurangkan daripada 20 juta ringgit kepada 10 juta ringgit. Jadi apakah kementerian tidak lagi berminat untuk melawan kempen anti sawit dunia ini? Saya juga di sini saya nak bangkitkan tentang dua buku yang dikeluarkan oleh Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC. Ini adalah buku Mari Kenali Sawit. Ini untuk sekolah rendah dan ini adalah Mari Kenali Sawit untuk sekolah menengah. Yang saya mengikut jawapan yang saya terima pada 21 Julai tahun 2022 ini, yang buku ini, buku yang untuk sekolah rendah ini, kementerian telah pun mencetak 61,475 buku versi ini, dan manakala untuk minta maaf, yang ini adalah versi untuk sekolah menengah, dan juga 210,000 dan 60 buah buku versi sekolah rendah dihantar, kedua-dua dihantar ke 144 pejabat pendidikan daerah di semua negeri, dan bagi mereka untuk hantar ke sekolah-sekolah di bawahnya. Tapi saya rasa hairan jawapan yang saya terima, yang ini untuk buku sekolah rendah, satu unit sebuah buku ini adalah RM13.30. Ini termasuk transportation, satu unit. Dan ini lagi dahsyat, RM19.30 untuk macam ini. Kita semua ahli berhormat Dewan ini, kita tahu printing cost, kerana dalam pilihan raya kita memang buat pencetakan untuk segala publicity material kita. Macam mana buku macam ni boleh berharga RM13.30? Ini RM19.30 satu buku. Jadi yang pencetakan ini daripada jawapan parlimen yang saya terima ni adalah hampir RM4 juta telah pun dicetak. Saya nak ingin minta Yang Berhormat Menteri untuk buat siasatan, untuk buat audit terhadap projek ini. Adakah buku-buku ini dihantar kepada semua sekolah di seluruh negara, dan adakah kerana yang buku-buku ini dihantar kepada pejabat pendidikan daerah di semua negeri? Saya rasa ini adalah serius kerana duit daripada Majlis Minyak Sawit Malaysia adalah duit daripada industri player, termasuk pekebun kecil juga. Jadi kita tidak harus biar agensi kita ni buat pencetakan, pengedaran buku, ada projek seperti ini secara besar-besaran. This is ridiculous. Saya rasa Yang Berhormat Menteri harus tegas tentang perkara ini dan ambil tindakan dan juga siasat. Kenapakah buku seperti ini begitu mahal? Kerana beberapa ratus ribu buku telah pun dicetak. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Saya jemput Yang Berhormat Tangga Batu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Baik, saya merujuk pada butiran 030500 kod 4000 insentif pengeluaran getah. Baik, kalau kita lihat dalam anggaran, muka surat 200 dalam anggaran 2022 bernilai 180 juta. Tetapi apabila memasuki anggaran 2023 nilainya hanya 171 juta. Ini berkurangan sebanyak 9 juta. Jadi kalau kita lihat bahawa telah diumumkan oleh Menteri Kewangan bahawa kerajaan meningkatkan IPG dari RM2.50 kepada RM2.70. Sepatutnya anggaran meningkat. Tapi kalau kita melihat hasil pengeluaran getah yang dilaporkan dalam buku ini, pengeluaran kita pada tahun 2021 adalah 1,580 tan per hektar, 2022 anggaran 1,580 tan per hektar, tapi bila masuk 2023 dia berkurang menjadi 1,440 kilo per hektar, yang ini berkurangan sebanyak 8.8%.
Jadi pertanyaan saya, kita berbahas daripada hari permulaan tentang bajet dan sebagainya, rakan-rakan daripada SEC dan sebagainya berbahas tentang bagaimana kita nak menolong pekebun-pekebun kecil dan sebagainya. Tapi kita melihat kerajaan sendiri telah mensasarkan bahawa pengeluaran getah kali ini turun. Sepatutnya bila kita membuat dasar-dasar baru, menggunakan teknologi dan sebagainya, sepatutnya meningkat. Ini jadi pertanyaan saya, kenapa dalam anggaran ini hasil pengeluaran getah ini menjadi berkurang daripada 1.58 tan per hektar menjadi 1.44 tan per hektar. Apakah disebabkan oleh permasalahan yang berlaku hari ini, disebabkan oleh penyakit yang nama dia daun luruh, pestalotiosis, apakah disebabkan oleh itu? Dan kalau itulah menjadi faktornya, apakah tindakan kerajaan bagi mengatasi masalah penyakit daun luruh ini yang saya rasa kalau berlaku 2 kali atau 3 kali setahun memang pasti akan jejaskan pendapatan pekebun kecil. Kerana bagi saya kalau getah ni bila daun dia luruh dan bila daun dia nak kembali berpucuk, biasanya produksi getah sangat-sangat minima pada waktu itu. Jadi pertanyaan saya, apakah tindakan kerajaan, apakah kerajaan menerima saja anggaran 1.44 tan per hektar ini, iaitu perkurangan sebanyak 8.8%. Baik, yang kedua, saya tidak melihat kita berbicara soal nak menaikkan pendapatan pekebun kecil getah, kita berbicara soal insentif pengeluaran latex, tapi saya tidak melihat satu anggaran dibuat dalam bajet 2023 ini yang memberikan peruntukan atau allocation kepada insentif pengeluaran getah. Baik, yang kedua, butiran 030600 iaitu kod 44000 Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia iaitu IMPAK. Kalau kita lihat pada 2022 anggaran 1.5 juta dan dinaikkan kepada 2 juta dalam tahun 2023, dan ini saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kewangan. Cuma kalau kita melihat bahawa impak menyasarkan untuk melahirkan 95,000 graduan menjelang 2025, dan sehingga September lepas institusi ini telah melatih seramai 80,290 pelatih melalui pusat-pusat latihan di 6 agensi kementerian, iaitu pada purata 7,300 pelatih setiap tahun. Baik, pertanyaan saya, daripada 80,290 graduan yang dilatih di bawah impak ini, berapa ramai sebenarnya hari ini yang masih kekal memberikan sumbangan dan tenaga kepada industri komoditi khususnya kelapa sawit dan getah? Baik, yang ketiga, butiran 11101 iaitu Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Kalau kita lihat bahawa bajet 2021 jumlah perbelanjaan sebanyak 34 juta dan kepada 2022 29 juta, tetapi pada 2023 dinaikkan menjadi 73 juta, yang ini bertambah sebanyak 48 juta. Jadi ini bagi saya suatu signal yang baguslah untuk industri komoditi sawit. Tapi bagi saya satu hal yang perlu kita lihat bahawa kalau di dalam getah mereka ada dipanggil grant untuk penanaman semula getah. Tapi dalam kelapa sawit sebenarnya dulu kita pernah mempunyai grant, kemudian diubah menjadi pinjaman di bawah pengendalian Bank Agro. Dan saya dimaklumkan bahawa kebanyakan pekebun kecil hanya menggunakan 5% saja daripada peruntukan ini. Dan kalau kita melihat yang dikeluarkan oleh The Vibes daripada MPOA di Sabah, dia kata 1/3 of Sabah oil palm trees old, prompting call for mass replanting, supply demand equation in supply chain at the risk of being adversely affect dengan izin Tuan Musi. Dan kalau kita lihat bahawa hari ini disebabkan oleh harga sawit yang tinggi, kemungkinan ramai di kalangan pekebun sawit khususnya, kalau pemain industri kita tak bimbang, mereka menangguhkan program penanaman semula disebabkan oleh harga yang tinggi. Yang kedua disebabkan oleh mungkin harga nak buat replanting tu mahal. Akhirnya kesan dia kepada 2 atau 3 tahun akan datang amat tidak bagus kepada sektor komoditi kelapa sawit di Malaysia. Sedangkan bila pokok dah tinggi, dah tua, biasanya produksi dia akan turun. Jadi kalau tak dilakukan sesuatu oleh kerajaan, kita bimbang masuk 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang, total production minyak sawit Malaysia akan berkurang, khususnya daripada sumbangan pekebun kecil. Jadi saya menyarankan supaya kerajaan dengan peruntukan yang besar ini, supaya kerajaan menimbangkan dapat mengembalikan geran penanaman semula kelapa sawit khusus kepada pekebun kecil. Sekian, terima kasih. Mengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu. Saya jemput Yang Berhormat Tanjung PI.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bagi anda yang baru sahaja mengikuti kami, ketika ini sedang berlangsungnya perbahasan rang undang-undang pembekalan 2023 peringkat jawatankuasa dan dijangka seramai 15 orang ahli parlimen akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan untuk kali ini. Dan sebelum itu juga sebanyak 11 soalan sudah pun dijawab. Bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan antara rumusannya, bagi soalan pertama ditanyakan oleh ahli parlimen Hulu Langat dan dijawab oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Aiman Atira Sabun, di mana beliau mengatakan bahawa usaha pewujudan Akta Warga Emas adalah langkah kementerian dalam menangani isu penuaan ataupun negara tua yang dijangka berlaku pada tahun 2030. Dan rang undang-undang tersebut disasarkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada tahun 2024. Dan selain itu, pengumbalan Akta Warga Emas tersebut dilihat sebagai satu langkah positif dan bersifat holistik untuk melindungi warga emas. Baik, selain di TV1 dan juga saluran berita RTM, ikuti kami di rtmklik.rtm.gov.my, juga melalui muat turun mudah ke aplikasi telefon pintar anda melalui App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, sekian sahaja daripada kami di TV1. Teruskan bersama kami di saluran berita RTM. Kita kembali ke Dewan Rakyat. kritikal terutama di Sabah dan Sarawak. Namun adalah beberapa permasalahan yang saya ingin bangkitkan adalah berkaitan proses permohonan jalan dalam perkembangan kerja yang rumit dan tempoh masa yang panjang sehingga mengambil masa 6 bulan tidak termasuk pelaksanaan baik pulih atau pemindahan baru lagi. Selepas kelulusan, projek berkenaan akan dikenarikan dan dilaksanakan oleh Jabatan Pengailan dan Saliran JPS, di mana lawatan tapak dan pelbagai proses akan dijalankan oleh JPS. Kadang-kadang sehingga 1 tahun tidak ada sebarang pelaksanaan lagi. Proses permohonan yang memakan masa yang lama ini adalah kurang praktikal. Oleh itu, saya cadangkan kepada kementerian kaji semula agar satu-satu permohonan jalan darat siap dalam tempoh masa terdekat, tidak lebih daripada 6 bulan termasuk permohonan hingga ke peringkat pelaksanaan. Puan Yang Ketua, untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, keperluan pemindahan jalan darat kepada perkebun kecil, permintaannya ada tinggi kerana perkebun kecil tidak mampu pun untuk membuat jalan-jalan kebun tersebut. Setahu saya, RM 9 juta telah diperuntukkan untuk projek jalan darat perkebun kecil dalam rancangan Malaysia ke-12. Peruntukan ini adalah tidak mencukupi untuk kesemua komoditi. Oleh itu, saya cadangkan kepada kerajaan menambah peruntukan mengikut keperluan. Mungkin RM 50 juta atau lebih mengikut kesesuaian, bukan saja kepada Semenanjung tetapi juga kepada Sabah dan Sarawak, kerana perkebun kecil menyumbang kepada pendapatan negara yang begitu besar jumlahnya. Puan Pengerusi, saya nak teruskan satu isu lagi berkaitan dengan hasil pengeluaran getah. Pada masa ini, hiliran negara mencatat jumlah pengeluaran latex sekitar 40,000 tan setahun. Berbanding permintaan khususnya daripada pembuat sarung tangan getah yang dianggarkan jumlah penggunaan 450,000 tan setahun. Hal ini menyebabkan sektor pembuatan produk berasaskan latex bergantung lebih daripada 90% kepada bahan mentah yang diimport daripada negara luar. Pada tahun 2019 saja, negara kita terpaksa mengimport lebih 312,000 tan yang bernilai RM2.23 bilion untuk memenuhi keperluan fakta pembuatan barangan getah berasaskan latex. Kerajaan melalui Pembentangan Belanjawan 2021 memperuntukkan RM16 juta untuk menumbuhkan koridor latex Pantai Timur, iaitu di negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan, bertujuan meningkatkan hasil pengeluaran getah di negara dan membangunkan infrastruktur bagi pusat pengumpulan latex dan penggunaan teknologi bagi mengalahkan perkebun kecil menghasilkan latex dalam kuantiti yang banyak. Program ini bertujuan untuk memberi peluang kepada perkebun kecil getah menambah pendapatan dengan memberi galakan kepada mereka untuk beralih untuk menghasilkan susu getah berbanding getah scrap kerana harga susu getah adalah lebih tinggi harganya. Sasaran program koridor latex Pantai Timur adalah menghasilkan latex bercecah 200 tan setahun dalam tempoh 5 tahun akan datang. Saya ingin tahu
sehingga kini berapakah jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan bagi program koridor latex Pantai Timur dan adakah program ini mencapai matlamat penubuhannya? Setahu saya, wilayah Pantai Timur dipilih untuk pembangunan program ini adalah kerana terdapat banyak penanaman getah di kawasan tersebut. Jumlah pekebun kecil getah di kawasan tersebut adalah sebanyak ataupun lebih luas kawasannya. Saya ingin tahu tanya kepada kementerian, sehingga kini berapakah jumlah pekebun kecil dan keluasan tanaman getah yang terlibat dalam program ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Chong Pi. Saya jemput Yang Berhormat Guan Musang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk kepada Code Object 1000 Amendment. Kalau kita tengok ada peningkatan berjumlah 1.4 juta kepada 25 juta 65,000 pembelajar pada 2023. Pertama, yang keduanya berkenaan dengan peningkatan kos dalam pembangunan agri komoditi, iaitu butiran 02 020200 serta 020300. Kalau kita tengok di sini, saya fokuskan pertama sekali kepada industri getah. Kalau kita tahu pemain industri getah ni yang pertamanya selain daripada buruh asing, yang tertuanya adalah di kalangan pekebun kecil. Kalau kita tengok IPG sekarang ni harga RM2.70. Ya, di manakah mekanisme kerajaan untuk menaikkan IPG ni daripada RM2.70 kepada harga yang kita anggap bersesuaian dengan keadaan situasi semasa? Kita memahami terutamanya pekebun kecil mungkin dia tidak faham. Kalau nak tengok kepada insentif pun berbalik kepada butiran 030500 tu ada penurunan kepada insentif, nilai insentif pada tahun 2023. Saya nak highlightkan di sini ialah kepentingan untuk kita menekankan kebajikan pekebun kecil getah. Ya, kalau kita tengok mungkin kita tahu, bukan mungkin, maksudnya ada apa-apa pembiayaan ataupun bantuan daripada kerajaan seperti subsidi. Cuma sebagaimana yang kita tahu dan mungkin terutama di negeri-negeri tempat saya di kawasan pedalaman, kebanyakan penoreh getah ni adalah daripada kategori orang yang non-educated. Maksudnya dia tak tahu pun insentif ni. Dan ada juga penoreh getah tu dia bukan memiliki tanah kebun getah sendiri. Jadi kalau kita tengok syarat-syarat, betul kita tak relate dengan kementerian ni. Kalau contohnya dengan Risda, syarat tu terlalu complicated, ya, nak dapatkan insentif tu kepada pekebun kecil. Jadi apa yang kita dapat feedback daripada pekebun kecilnya, dia bagi tahu pertama sekalinya tak dapat insentif untuk pekebun kecil. Pertama, berbalik kepada hak ataupun apa yang perlu daripada kerajaan bayar kepada ataupun kerajaan allocate kepada pekebun kecil ni, sejauh manakah daripada peruntukan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan pada tahun 2022 dan sekarang ni, dan juga perbelanjaan. Kalau kita tengok contohnya terlalu rumit, maksud saya setiap pekebun kecil ni nak apply kemudahan ni terlalu rumit, dan kita pun diwar-warkan bahawa ada orang yang tak layak dapat tu dapat, pertama, dan yang sepatutnya dapat tu yang sepatut tak dapat tu boleh menerima manfaat tersebut. Okey, kalau saya tengok kepada perbelanjaan dalam program, ada peningkatan bertugas ke luar negara. Kita faham, cuma suka untuk saya highlight di sini satu situasi. Kalau kita tengok satu menteri lah, Kementerian Menteri Perdagangan dan Komuniti yang kerajaan sebelum kerajaan Madani ni, kalau kita tengok program di luar negara tu dia bawa hampir sebuah bas. Ya. Apakah justifikasinya terlalu ramai kaki tangan yang dibawa ke luar negara? Dan kita tahu ini memerlukan kos yang besar, dan kos ni ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Siap boleh publish lagi dekat media masa ni. Jadi ada di kalangan anak-anak pekebun kecil, dia kuari. Dia kata, kita
yang menoreh ni berpeluh sampai ke tumit, sampai ke kaki. Tapi yang pihak di atas, kaki tangan, apakah sumbangan dia kepada negara? Kita faham kalau kita tengok dia compare dengan bangunan-bangunan, contohnya bangunan LJM dengan kaki tangan, dengan ada lampu di pusat bandaraya. Tetapi penoreh getah di kampung ni air mata. Ya. Dan bila ada program-program pemasaran, kita faham memang ada perlu pemasaran ke negara-negara luar. Tetapi sejauh mana keberkesanan pemasaran tu setiap tahun kalau nak dibandingkan dengan pengeluaran ringgit yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan kita mintalah untuk Kerajaan Madani hari ini tolong highlightkan berkenaan dengan perbelanjaan kepada, sebab ini adalah kementerian untuk yang berkenaan. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gua Musang. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Kudang. Terima kasih Puan Pengerusi. Pasir Gudang akan membahaskan Kepala P20 butiran 11001 Lembaga Getah Malaysia LGM. Bahasan saya ini saya mulakan dengan satu perkara, iaitu pada perkara yang saya nak fokuskan sini ialah peranan getah dalam pembinaan jalan raya di Malaysia. Di Thailand telah lakukan ini. Jadi di Malaysia bagaimana? Jadi saya ingin berkongsi dengan satu pandangan yang ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Ahmad Ibrahim, seorang saintis, seorang expert daripada UCSI University, iaitu daripada Center for Science, Technology and Innovation Policy Studies di University UCSI. Beliau menyatakan dalam tulisannya itu, Malaysia sebuah negara pengeluar getah asli, perlu memanfaatkan getah asli ini untuk faedah beribu-ribu pekebun kecil getah di seluruh negara, iaitu peranan getah ini dalam pembinaan jalan raya, iaitu getah dicampur dengan bitumen, kan, akan menghasilkan jalan raya yang lebih baik. Dan kita tahu Malaysia ini beribu-ribu kilometer di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan bayangkanlah kalau R&D, RRI, Rubber Research Institute, fokuskan ini, pandangan dari expert, daripada profesor universiti kita ini, jadi kita tidaklah bergantung sangat getah yang dikeluarkan oleh pekebun kecil ini untuk buat tayar saja. Yang 70% getah keluaran Malaysia ini untuk buat tayar, dan syarikat-syarikat tayar ini di seluruh dunia ini, dia yang akan menentukan turun naik harga getah. Jadi pandangan profesor ini dimanfaatkan, dan saya harap Kementerian Peladangan dan Komoditi ini ambil serius perkara ini. Thailand telah lakukan perkara ini, dan jalan-jalan raya di Thailand yang berlubang-lubang itu telah dilakukan perubahan dengan menggunakan teknologi campuran getah ini. Jadi di Malaysia patut kita buat hal yang sama. Puan Pengerusi, jadi saya percaya bahawa RRI dia telah membuat satu percubaan. Sudah ada dibuat percubaan di jalan raya di Sungai Buloh. Dan jadi usaha-usaha seperti ini perlulah diteruskan. Dan faedahnya ialah kalau negara-negara pengeluar getah asli dunia, Malaysia, Thailand, Indonesia bersatu padu, tingkatkan research ini, bayangkan bagaimana seluruh dunia boleh memanfaatkan teknologi ini. Segera tengah sedikit.
bercakap. Silakan. Terima kasih Pasir Gudang bercakap soal tentang kerjasama ASEAN ni. ASEAN ni berkaitan dengan perkebun kecil ni. Saya juga mendapat maklumat hari ini ada 7 wakil sedang pergi ke pejabat EU berkaitan dengan bantahan yang melabelkan Malaysia sebagai negara berisiko tinggi kepada EUDR, Peraturan Penerbangan Hutan Kesihatan Eropah. Jadi saya ingin mencelah, maksudnya kesatuan yang sama juga dalam kalangan ahli parlimen kita ini, dan untuk diambil tindakan oleh pihak kementerian supaya perkara-perkara yang boleh menghentam kita punya industri komoditi ini termasuk sawit dan getah juga dengan cara-cara yang begini boleh kita tangani bersama. Dia akan memberi kesan kepada 3.2 juta pekebun kecil, dan kita mohon juga supaya EU menghormati persinjilan minyak sawit mapan Malaysia yang sepatutnya dikembangkan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pasir Gudang. Terima kasih. Puan Pengerusi, saya menyokong perkara yang disebut oleh YB Tenggara. Beliau mewakili beribu peneroka Felda sawit, ya. 12,635 peneroka Felda, 3.2 juta pekebun kecil Malaysia. Jadi minta kepada kementerian dan pihak-pihak yang disebut itu mengambil perhatian. Sekian, Puan Pengerusi, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya jemput Yang Berhormat Farid Punta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin merujuk Kepala B20 butiran 020000 Pembangunan Agri-Komoditi. Kerajaan memberi peruntukan kepada Lembaga Kenaf dan Tembakau seperti dalam butiran 020000 Lembaga Koko Malaysia, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, Lembaga Lada Malaysia dan lain-lain. Persoalan saya, mengapa kerajaan tidak menubuhkan satu lagi lembaga yang baru berkaitan dengan industri kelapa. Sedangkan kelapa juga salah satu sumber utama kepada rakyat di beberapa buah tempat seperti Bagan Datuk, Sabak Bernam, Kuala Selangor dan lain-lain di Johor. Terutamanya Bagan Datuk yang suatu ketika dulu ditulis dalam buku-buku teks sekolah sebagai tempat penanaman kelapa yang terbesar di negara ini. Saya dipahamkan pembangunan tanaman kelapa dari tahun 2021 hingga 2022 adalah seluas 1,346 hektar dengan melibatkan 642 pengusaha. Sehingga sekarang 81,898 hektar direkodkan keluasan tanaman kelapa dengan purata pengeluaran 500 ke 560 ribu tan setahun. Dengan seluas tanaman kelapa tersebut, mengapa sehingga sekarang tidak ada satu lembaga kelapa Malaysia bagi membantu pekebun kelapa dalam meningkatkan hasil tanaman, harga dan juga pemasaran. Harga kelapa pula tidak menentu mengikut pasaran semasa. Kerajaan pula tidak menetapkan harga kelapa sebagaimana harga getah dan sawit. Purata hasil kelapa seluas 5 ekar kira-kira 750 biji kelapa dengan harga sekarang 60 sen. Purata pendapatan lebih kurang RM450 setiap 3 bulan. Maknanya sebulan 150. Dan kelapa ini pula bukan sahaja buah kelapa saja yang boleh menjadi sumber hasil kepada kebun kelapa, malah batang kelapa boleh menjadi bahan asas perabot, sabut kelapa boleh buat tilam, cushion dan bantal, tempurungnya boleh dibuat ukiran kraft tangan. Pendek kata, satu pokok kelapa semuanya boleh diusaha hasil untuk dipasarkan ke pasaran antarabangsa. Justru kerajaan perlu menubuhkan satu lembaga kelapa untuk diberi tanggungjawab dalam hal berkaitan dengan industri kelapa. Saya ingin merujuk butiran B20 020300 Lembaga Koko Malaysia. Saya ingin tahu apakah kerajaan berhasrat memulihkan semula penanaman pokok kelapa di Semenanjung sebagai satu usaha hasil bagi para petani menambah pendapatan melalui penanaman kelapa. Kerana suatu ketika dulu, kelapa koko merupakan hasil komoditi yang membantu meningkatkan pendapatan para petani selain tanaman yang lain. Contoh di Bagan Datuk, dibangunkan satu kilang koko yang besar yang satu ketika memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sekarang sudah tidak lagi beroperasi kerana koko tidak lagi diusahakan hasil oleh pekebun dan orang kampung hilang pekerjaan. Saya juga ingin tahu berapakah keluasan tanah sekarang ini yang diusaha hasil dengan tanaman koko dan di mana ia ditanam. Terakhir, saya ingin merujuk butiran 020200 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara. Kita tidak ada masalah berkaitan dengan tanaman kenaf kerana ia juga satu hasil pertanian yang memberi alternatif kepada rakyat untuk menjana pendapatan. Tetapi tembakau tidak sepatutnya menjadi tanaman yang diberi peruntukan utama dalam negara.
kerana dalam masa yang sama Kementerian Kesihatan berkempen sepanjang masa bahaya merokok. Semalam dalam satu taklimat generasi penamat rokok, dalam buku ini dijelaskan 8 juta kematian setahun di dunia dilaporkan berpunca dari penggunaan tembakau. Di negara kita sendiri 27,000 orang pula mati setiap tahun kerana rokok. Saya tidak anti perokok, tapi saya anti rokok. Jadi minta maaf pada para perokok sekalian. Hari ini merokok menjadi lebih terkesan dan lebih parah lagi apabila merokok alah baru diberi lesen penjualannya seperti rokok elektronik. Dengan ini saya mencadangkan kerajaan mengubal atau meminda rang undang-undang bagi mengharamkan terus tanaman tembakau, kilang rokok dan penjualan rokok kalau kerajaan benar-benar serius menoktahkan amalan merokok kepada rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Paripunta. Saya jemput Yang Berhormat Petong. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Sekali lagi saya beri terima kasih kepada Puan Pengerusi di atas peluang untuk saya turut terlibat membahaskan bajet di peringkat jawatankuasa di bawah maksud B dan P20 Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Puan Pengerusi, saya mulakan dengan butiran 020000 iaitu pembangunan agri-komoditi dan terus kepada sub-butiran 020100 kemajuan industri agro-komoditi. Saya ingin bertanya apakah produk baru dan terkini industri agri-komoditi yang bernilai tambah tinggi yang telah dihasilkan dan berjaya dikomersialkan oleh syarikat agri-komoditi di Malaysia. Seterusnya, butiran khusus 030000 dan sub-butiran 030300 menangani kempen anti minyak sawit. Telah juga dibangkitkan oleh pembahas yang terdahulu daripada saya. Sebanyak RM 10 juta sahaja disediakan tahun ini. Ianya dikurangkan daripada 20 juta ringgit tahun lepas dengan pengurangan peruntukan macam mana Malaysia nak melawan NGO dan mereka yang anti minyak sawit di Malaysia ini. Mandangkan sumbangan industri sawit yang amat besar kepada Malaysia, peruntukan patut sekurang-kurangnya ditambah kepada RM 30 juta. Begitu juga kita tahu jumlah pekerja dan pengusaha serta pekebun kecil hampir mencecah 500,000 orang yang bergantung kepada industri ini. Mengenai isu sekatan minyak sawit oleh EU dan sekiranya EU masih tegas terhadap ekspor minyak sawit Malaysia, apakah strategi dan langkah yang akan diambil oleh Malaysia bagi menentukan jualan produk sawit Malaysia tidak terjejas? Seterusnya, saya juga pergi ke butiran 11101 di bawah P20, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Di Sarawak, ramai pekebun kecil sawit yang telah mendapat manfaat dari program tanam baru sawit apabila ianya diperkenalkan sejak 8 dan 9 tahun dahulu. Saya minta kerajaan pertimbangkan semula program ini kerana ianya telah terbukti dapat menambahkan pendapatan rakyat di luar bandar dari kelompok kemiskinan. Berkait dengan butiran ini juga saya ingin mengetahui sama ada kementerian ada program untuk naik taraf dan menyelenggara jalan-jalan kebun sawit, kebun kecil. Infrastruktur seperti jalan ladang amatlah diperlukan untuk mereka mengeluarkan hasil sawit dari ladang. Saya juga setuju dengan Tanjung Piai tadi tentang kerumitan memohon projek jalan kebun dan saya mohon kementerian ataupun agensi yang terlibat dapat permudahkan lagi cara untuk mendapatkan projek membina jalan kebun ini. Seterusnya, saya ingin membangkitkan butiran 020500 iaitu Lembaga Lada Malaysia. Apakah usaha kerajaan melalui MPB bagi membantu pengusaha hiliran produk lada
yang ingin mengekspor produk mereka dan memastikan produk tersebut memenuhi syarat negara pengimport seperti bebas dari sisa logam berat dan juga racun makhluk perosak iaitu heavy metal and pesticide residue. Dengan izin, saya membangkitkan perkara ini kerana ada produk dari syarikat yang nak diekspor oleh mereka gagal diterima oleh negara pembeli di atas masalah tersebut. Mengenai lembaga lada juga di bawah butiran 11300, bolehkah Yang Amat Berhormat Menteri memperincikan program pembangunan di bawah butiran ini? Saya juga mensahihkan terima kasih kerana anggaran tahun ini sebanyak 26.75 juta bertambah dari tahun 2022. Apakah projek naik taraf jalan kebun kecil lada juga ada dimasukkan dalam anggaran belanja ini? Seterusnya ialah mengenai butiran 020400 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Sebanyak 20 juta disediakan. Saya minta Menteri memberitahu apakah program dari MTIB untuk penanam semula termasuk hutan komuniti. Ada tak program khusus untuk wilayah Sabah dan Sarawak? Akhirnya ialah butiran 94000 projek berimpak tinggi industri utama dengan agihan belanja 12.6 juta ringgit. Mohon perincian oleh Menteri apakah jenis projek yang dikategorikan di bawah peruntukan ini. Dan akhirnya bagi pekebun kecil di Penis Sarawak, semoga belanjawan di bawah kementerian ini dapat memberi manfaat kepada mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petong. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi. Pertamanya saya ingin menyinggung di bawah B20 iaitulah pada butiran 020200 berkenaan dengan kenaf dan tembakau. Seperti yang disebut oleh Parit Bunta, saya juga menyokong hasrat kerajaan supaya lebih serius untuk menangani isu merokok dan kalau boleh lembaga ini dibuang tembakau, biar tinggal lembaga kenaf negara. Juga berkenaan dengan lembaga kenaf ini, saya ingin minta penjelasan daripada Menteri untuk diberi berapa hektar kenaf ditanam di seluruh negara dan sejauh mana dia dijadikan satu industri hiliran di dalam negara kita dan berapa peratus daripada pengeluaran ini yang telah diekspor dan digunakan di dalam negara. Yang keduanya 020300 berkenaan dengan Lembaga Koko Malaysia LKM. Saya ingin menyebut bahawa dalam negara kita ni tanah kita banyak, tempat-tempat yang belum lagi ditanam sangat luas yang sesuai dengan koko. Jadi saya minta kepada pihak menteri supaya menjelaskan apa tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam tempoh 100 hari yang lebih ini untuk menangani isu penanaman koko ini di tanah-tanah yang terbiar. Butiran 020400 berkenaan dengan kayu Malaysia MTIB, di mana kita tahu negara kita adalah pengeluar kepada hasil kayu yang ke-6 terbesar di dunia. Saya ingin tahu kayu di Malaysia ini diekspor ke luar negara, berapa peratus diekspor balak dan berapa peratus diekspor kayu yang telah diproses. Dan mengapa di Malaysia ini kita tidak jadikan kayu-kayu negara kita ini diusahakan secara serius di dalam negara supaya kita dapat memberi peluang pekerjaan yang besar kepada rakyat dalam negara kita dan kita ekspor hasil yang telah kita proses di dalam negara kita kepada negara luar. Itu lebih menguntungkan negara. Dan seterusnya industri buluh yang tak disebut butiran secara khusus.
Mengapa tidak disebut butiran secara khusus? Adakah kerajaan tidak serius menghadapi isu buluh ini? Dan setakat ini buluh yang banyak di hutan-hutan belantara kita, berapa peratus yang diusahakan oleh pihak kerajaan untuk dijadikan satu industri ataupun yang memberi hasil yang baik kepada negara. Seterusnya iaitulah di bawah butiran 030300 menangani kempen anti minyak sawit. Kerajaan telah menembusi negara mana dalam kempen ini? Sejauh mana kita mampu menangani kempen-kempen yang memburukkan minyak sawit, terutamanya di Amerika Syarikat? Sebab kalau kita tengok jumlah dia boleh tahan besar dia. Yang keduanya 030400 pensijilan minyak sawit. Pensijilan minyak sawit ini adakah diselarikan dengan kempen yang kita buat dan diperkenalkan kepada negara luar? Bukan kita nak kempen dalam negara kita. Yang saya nampak kerajaan banyak kempen dalam negara. Sedangkan dalam negara kita tidak ada masalah penggunaan sawit. Yang ada masalah iaitulah di luar negara. Dan butiran 030500 berkenaan dengan getah di Malaysia. Saya ingin sebut pertamanya getah pekebun-pekebun kecil yang menguasai getah di dalam negara kita. Kos sara hidup meningkat, tetapi harga getah ini masih lantai dia sangat tidak munasabah. Kalau boleh skrap ini dinaikkan ke RM3 ataupun RM3.50 dan getah kemping ini kepada RM4 ataupun RM4.50. Ya, sikit ya Yang Mohd Sri. Saya ingin tanya dan mungkin juga kita nak mendapat makluman daripada kementerian berkaitan perbezaan anggaran perbelanjaan untuk IPG ini, butiran ini diumum oleh Yang Amat Berhormat Tambun ketika pembentangan belanjawan, dikatakan peruntukan tambahan RM350 juta untuk IPG. Tapi dalam buku anggaran belanjaan kita yang kita rujuk hari ini hanya RM171 juta. Di mana lagi baki RM179 juta yang akan diambil untuk pelaksanaan IPG bagi membantu penoreh-penoreh getah kita di Malaysia ni. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya dari HISI dan masukkan dalam ucapan saya. Betul apa yang disebut tu. Seterusnya saya ingin menyebut lagi berkenaan dengan harga getah. Getah Masa ini sudah tamat. Sikit. Getah ini adalah industri yang permintaan dia sangat tinggi di dalam dunia. Jadi kilang-kilang yang mengusahakan getah ini mereka dapat keuntungan yang begitu tinggi. Namun pengusaha getah petani-petani ini mereka memperolehi keuntungan yang sangat sedikit. Jadi apa tindakan kerajaan untuk menyelaraskan perkara ini? Saya rasa sekadar itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Saya jemput Yang Berhormat Tawau. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Merujuk butiran 11101, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPLB. Apakah program dan berapa bajet diagihkan untuk pembangunan industri hiliran downstream dengan izin di Tawau dan Sabah? Hampir setiap tahun ada bajet untuk MPLB, tetapi usaha untuk memperkasakan aktiviti hiliran kelapa sawit di Sabah masih tidak menunjukkan hasil dan Sabah hanya terkenal dengan menjual bahan mentah sawit. Jika perkara ini terus berlaku, Sabah dan Malaysia akan rugi dari segi pengeluaran hasil sawit tidak secara optimum. Oleh yang demikian, saya mencadangkan agar Kementerian menyokong penumbuhan Lembaga Minyak Sawit Sabah dan menyalurkan dana terus kepada Lembaga Sawit Sabah. Jika perkara ini direalisasikan, saya pasti industri sawit Sabah akan dapat diuruskan dengan efisien dan berkesan. Selain daripada itu, penumbuhan Lembaga Sawit Sabah juga boleh memainkan peranan menjaga kebajikan dan keperluan berkebun kecil sawit di Sabah. Kalau harga sawit naik, kerajaan ingat kenakan cukai kepada mereka. Tetapi bila harga turun,
kerajaan lupakan mereka pekebun kecil sawit di Sabah dan Sarawak. Semasa harga sawit jatuh, mereka terpaksa menanggung kos operasi dan pembangunan yang semakin tinggi dan tidak akan turun. Puan Yang Dipertua, saya setuju dan menyokong pandangan daripada YB Tanjung Piai, YB Gua Musang dan YB Petong bahawa peneroka-peneroka atau pekebun-pekebun kecil kelapa sawit di Sabah berdepan dengan banyak kesusahan. Seperti apa yang Yang Berhormat Gua Musa cakap, kebanyakan peneroka-peneroka koperasi atau pekebun-kebun kecil kelapa sawit, mereka tidak berpelajaran yang tinggi dan kebanyakan mereka meninggal di dalam kebun yang amat jauh dari ini pusat bertabiran. Jadi saya difahami banyak ini insentif yang berkenaan dengan seperti replanting dengan izin menanam semula atau insentif yang berkaitan dengan bajak tidak mampu dimohon mereka atau mereka langsung tidak diberitahui ada insentif yang demikian. Jadi Puan Yang Dipertua, di Sabah banyak berkebun kecil sawit dan ada koperasi sawit. Masalah yang mereka hadapi ialah mereka ini banyak terpinggir daripada insentif kerajaan. Saya difahami banyak insentif yang ditawarkan oleh kerajaan telah berjaya dimohon daripada ini big player dengan izin. Misalnya macam Semdabi, Felda, tetapi kebanyakan pekebun-kebun kecil langsung tidak mendapat apa-apa manfaat dari